Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita sambung lagi dengan tazkirah singkat kita ini daripada kitab Nasihat Buat Diri oleh Habib Ali Zainal Abidin. Hari ini saya akan kongsikan iaitu tajuk mengenai tersematnya sifat tawaduk. Di dalam kitab ini, Habib Ali Zainal Abidin ada sebut bilakah seseorang itu dikatakan memiliki sifat tawaduk. Jawapannya adalah pertama sekali, bila mana seseorang itu melihat dirinya tiada nilai ataupun tidak punya kedudukan. Bila mana itu pertama, iaitu bila mana seorang itu melihat dirinya itu tiada nilai maupun kedudukan. Dan yang kedua pula, bila mana melihat makhluk yang lain, dia merasakan tidak ada yang lebih buruk berbanding dirinya sendiri. Di senang kata tu, bila melihat makhluk lain atau melihat orang lain, merasakan yang dirinya lebih buruk daripada orang tersebut. Walaupun ketika itu dia melihat orang itu ada kekurangan, apa sajalah kekurangan, tapi dia masih lagi melihatnya itu lebih buruk daripada orang tersebut. Kerana apa? Kerana dia sentiasa menganggap keaiban yang ada pada diri sendiri jauh lebih buruk daripada seseorang itu. Jadi setiap daripada kita selamat daripada merasa sombong, takbur, ujub, riak dan sebagainya. Bila kita ada dua sifat ini, insya-Allah kita boleh menghapuskan sifat-sifat mazmumah, sombong, takbur, riak, ujub. Jadi kalau ada sifat tawaduk, benda ini kita akan hapuskan, iaitu sifat-sifat mazmumah yang saya sebutkan tadi. Namun kebanyakan dalam kalangan kita hari ini menganggap bahawa kitalah yang lebih baik daripada orang lain. Ramai daripada kalangan kita ni, kita menganggap yang kita ni lebih baik daripada orang lain. Dari segi apa? Dari segi pangkat, dari segi kedudukan, dari segi ilmu dan sebagainya. Kita merasakan kita ni bagus daripada orang lain dan orang itu tak ada apa yang kita ada. Ini yang syaitan, bila kita ada sifat itu, syaitan pun dah mula kacau kita, ganggu hati kita. Takut bila dah mengganggu tu akan timbul sifat riak, timbul sifat takbur dan sebagainya. Jadi penting sifat tawaduk tu supaya apa? Supaya dia melindungi diri kita daripada timbul sifat-sifat mazmumah tersebut. Jadi Imam Habib Ali Zainal Abidin ada mengatakan iaitu berkata dengan lisan itu cukup mudah, namun praktikalnya tidak semudah itu. Kita cakap senang, tapi bila kita nak lakukan itu yang masya-Allah. Istiqamah dia tu memang kenalah istiqamah. Orang kata cakap senang, nak buat tu itu yang datang dia punya malas-malas dia. Jadi dengan kita fahami apa arti tawaduk dan kita istiqamah dengan apa perbuatan kita ni, insya-Allah sifat mazmumah yang ada dalam diri kita ni akan hilang satu persatu ataupun sikit-sikit demi sikit dia akan hilang. Tapi kalau kita tak ada sifat tawaduk dalam diri ni, ini yang bahayanya lah. Perangkat syaitan datang yang mengatakan yang kita ni sentiasa bagus. Jadi perlu ada sifat tawaduk dan sebagainya untuk menunjukkan yang kita ni sentiasa lemah, sentiasa kerdil di mata Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali pernah berkata, setiap insan itu mempunyai tulisan di dahinya, hormati aku. Walaupun bukan secara zahir, tapi seakan-akan gambaran terhadap diri kita sendiri. Jadi setiap pada kita ni seolah-olah hendak orang menghormati aku. Ini Imam Ghazali mengatakan setiap
ibaratnya dahi kita ni adalah meletak hormati aku. Itu yang kita nak. Kita demand orang untuk respect kita. Jadi seolah-olahnya gambaran lah dalam gambaran lah untuk kita sebagai manusia ni nak orang hormat kita. Jadi kita setujulah kalau kita cakapkan memang kita nak orang hormat kita, tapi adakah hormat yang kita nak tu hormat yang kita rasa kita earn ke, ataupun kita demand, kita minta orang tu untuk hormat kita. Dia ni berbeza sikit. Jadi bila kita hendak orang hormati kita tu dengan akhlak dan sifat kita yang baik, insya-Allah yang selebihnya tu akan datang rasa hormat terhadap diri kita, insya-Allah. Jadi Habib Ali ada bersebut, bukankah benar seorang itu cepat marah apabila dirinya direndah-rendahkan walaupun sedikit. Bila orang merendah-rendahkan kita cepat marah, cepat merenting. Kenapa? Itu yang adalah mengatakan sifat ego yang ada dalam diri kita. Itu saya tadi sentuh, perlu ada sifat tawaduk. Bila sifat ego tu dah menguasai diri, bila orang sebut kelemahan kita ataupun orang rendahkan kita, kita pun tak boleh terima, sebab kita rasa kita sentiasa ni bagus dan sebagainya. Dan itulah yang perlu kita hancurkan dalam diri kita. Jangan orang cakap itu je kita terus melenting. Apa-apa statement dah keluar yang tak sepatutnya dan sebagainya lah. Awaknya dah cukup sangat ke ilmu? Apa-apa sajalah. Saya ni makan garam dulu. Apa saja statement yang biasa pakai yang keluar dari lidah kita ni sebab kita rasa orang tak layak ataupun tak patut menegur aku. Sebab itulah mengatakan sifat ego dalam diri tu dah menebal. Jadi benda ni yang perlu kita hancurkan. Kita ganti dengan sifat tawaduk. Dan bila kita dah hancurkan sifat ego itu, insya-Allah selagi mana ego itu terus berada dalam diri, maka selagi itulah akan terhijabnya diri daripada merasa hina kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita rasakan kita ni ego kita tinggi, kita nak tak rasa pun yang kita ni hina daripada Allah Subhanahu wa taala. Patutnya kita ni perlulah merasa hina ni. Kita ni sentiasa melakukan dosa dan sebagainya, tapi sebab ego kita ni dah tinggi sangat, dah menebal sampai dah tak wujud sifat rasa kita ni nothing, maknanya macam tak rasa pun diri kita ni hina. Tapi bila kita rasa diri kita ni hina ni, mata Allah Subhanahu wa taala, itu kita akan gandakan lagi kita amalan kita. Tapi kalau tak ada lagi sifat rasa hina ataupun kita rasa kita ni sentiasa betul aja, sentiasa jalan yang benar sahaja, ini yang syaitan akan mula untuk mengganggu hati kita dan sebagainya. Dia dah mula tanam sifat-sifat takbur, riak, ujub, apa sahajalah yang dia boleh hancurkan diri kita sebagai orang yang beriman. Jadi itu sahaja perkongsian singkat daripada saya. Yang buruk datang daripada diri saya, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.